أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق مقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، خير ما أخيكم بتحية السلام بسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua, sihat dah? Alhamdulillah. Kabari? Alhamdulillah. Ada orang Jawa sini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama sekali dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebab itu antara lafaz yang dimuliakan kita ketika kita bangun tidur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian yang sementara tadi. Berpisahnya roh dengan jasad, mati. Dan ulama kata seperti mana kita tidur, maka sebenarnya juga kita akan dimatikan. Seperti mana kita bangun tidur, rutin kita bangun tidur, seperti itu juga kita akan dibangkitkan ketika kita kubur nanti. Maka satu orang yang sentiasa melazimi baca doa tidur, berwudu, zikir dan sebagainya seketika tidur, insya-Allah macam tu juga dia akan mati nanti insya-Allah. Dan sama juga satu orang yang sentiasa melazimi membaca doa dan zikir ketika bangun tidur, alhamdulillah paling kurang, la ilaha illallah paling kurang, insya-Allah seperti itu juga bila dibangkitkan pada mahsyar nanti insya-Allah. Maka tuan-tuan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu taala, satu nikmat daripada Allah. Sudah kata dah berbulan-bulan kan kita tak ada majlis ilmu kan. So alhamdulillah dalam sebulan dua ni, sejak bulan lepas, so alhamdulillah seluruh Malaysia Allah mudahkan kita di mana kita boleh mula solat walaupun dengan SOP-nya kan. Dan alhamdulillah ada juga kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu taala untuk duduk majlis ilmu. Mula lelaki saja. Ibu-ibu, akak-akak tak boleh pergi. Tapi lama Allah mudahkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Maka tuan, insya-Allah hari ini kita pun dalam masa ini kita tak ada masa yang lama juga kan. Saya dengar ada SOP yang terhad dengan jam lebih kurang insya-Allah. Maka tuan-tuan muslimin semua dikasihi Allah SWT, hari ini hari yang sangat mulia tuan. Hari ini berapa ni tuan? Berapa bulan? Hari 13 Ogos. Hari apa ni? Hari Isnin tuan. Tuan, sebenarnya ketika tarikh yang sama 31 Ogos, sebab 31 Ogos tahun ni 2020 kan. 31 Ogos pada 1957 yang lama, pada hari Sabtu. Satu tarikh yang keramat, yang mana satu tarikh yang menyebabkan negara kita bertukar status. Satu negara yang di bawah jajahan British dan sebagainya, dan Allah Subhanahu pindahkan, tukarkan kepada satu tarikh, satu status negara yang bebas merdeka. Tuan-tuan, pada tarikh berkenaan, pada tanggal tengah malamnya 30 Ogos 1997, tengah malam, bendera Union Jack telah diturunkan dekat Padang Kelab Selangor, turunkan sebagai menandakan dinaikkan bendera Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu nama lama kan. Pada esok harinya, itu pada hari ini, ibarat tuan, macam malam tadi kan ramai saya tengok tuan-tuan yang akan buat bunga api dan sebagainya, countdown dan sebagainya. Alangkah eloknya tuan-tuan ketika kena countdown dengan zikir tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, zikir tuan. Maka tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan, kalau ikut sejarah, semua majlis ni akan bermula pukul 7 pagi tuan. Kedatangan lebih kurang 20,000 orang menghadiri stadium kat sana.
Tuan muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bila ramai sangat tuan, maka dan pada hari berkenaan, pada pagi berkenaan, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu makhluk Allah yang bernama hujan tuan. Hujan tanda rahmat. Hujan renyah-renyah tanda rahmat. Tapi kalau hujan yang sama Allah turunkan dengan lebat, dia akan menjadi satu perkara yang mungkin akan merosakkan kita. Lebat lagi akan jadi binasa, banjir dan sebagainya. Dah faham? Tapi pada hari berkenaan hujan yang renyah-renyah saja. Maka akhirnya program pukul 7 pagi Allah la'an dilanjakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pukul 8 pagi. Tuan, apa hal kita nak belajar sejarah tuan? Orang kata kalau kita tak kenal sejarah maka kita tak kenal diri kita. Kita tuan-tuan kat dunia ni, kita tak kenal siapa diri kita, kita tak akan kembali kepada Allah. Kita tak kenal kita ni datang daripada asal usul kita yang namanya syurga, maka kita tak akan kenal aku ni nak balik ke syurga. Hari ini kita tak kenal kita hamba Allah, maka kita tak akan rindu menjadi hamba Allah. Itu pentingnya untuk kita kenal setiap sejarah kita. Tuan-tuan, bila sebut sejarah tuan, alalang kita dah hari merdeka hari ini tuan, insya-Allah. Maka tuan-tuan saya beritahu kembali pada hari berkenaan tuan, ada beberapa watak yang sangat penting kita fahami dah. Ada 5 watak lebih kurang. Pertama tuan-tuan ialah Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim rahmatullahi alaih, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Tuan-tuan, watak Syekh Abdullah Fahim tuan, dia adalah datuk kepada PM kita yang kelima. Siapa PM kita kelima? Tuan Abdullah Ahmad Badawi kan? Abdullah bin Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim tuan. Syekh Abdullah Fahim, Mufti Negeri Sembilan yang pertama tuan. Subhanallah, dekat kepala batas. Maka kalau ada rezeki tuan-tuan dibayar dekat sini, boleh ziarah makam dekat sana lah. Ulama tuan, insya-Allah. Ulama wali Allah tuan, mereka walaupun mereka mati, hidup di sisi Allah. Kita tuan, kita hidup tapi tak pasti kita hidup lagi tuan. Kadang-kadang kita mati tuan. Ulama kata lebih baik kita ziarah orang yang mati tapi hidup di sisi Allah berbanding kita ziarah orang yang hidup tapi mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembang-sembang dunia saja. Tapi bila hidup kita ziarah wali Allah, makam wali Allah, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya, maka insya-Allah akan hidup rohani kita. Tuan muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdullah Fahim tuan, dia watak yang penting untuk apa tuan? Dalam menentukan tarikh keramat 31 Ogos 1997. Maka tuan-tuan, pada hari berkenaan, pada tarikh sebelum nak dibentangkan di London tuan, Syekh Abdul Fahim dia watak penting dalam menentukan ni. Syekh Abdul Fahim ni dia ahli falak tuan. Wa kullun fi falakin yasbahun. Al-Quran Allah SWT dalam surah Yasin, falak ni, falak fa lam ka. Falak, ilmu falak, ilmu peredaran bulan dan bintang. Orang Melayu tuan-tuan zaman dulu antara orang yang hebat dalam belayar tuan-tuan. Contohnya Ferdinand Magellan dan sebagainya, ramai tuan. Mereka telah menggunakan kepakaran orang Melayu kita nak belayar seluruh dunia dan sebagainya. Christopher Columbus tuan, orang yang pertama mengelilingi dunia, menggunakan salah seorang tadi klasik kapal kita dari Malaysia tuan. Itu semua disimpan lah. Nama dia Awang tak silap saya kalau balik sejarah kan. Maka tuan-tuan, kata Syekh Abdul Fahim, tarikh yang sesuai untuk kita dapatkan kemerdekaan kita ialah pada 31 Ogos 1997. Kenapa? Ikut ilmu falak tuan. Saya bukan mahir sangatlah ilmu falak tuan. Sebab ilmu falak ni ilmu yang rare tuan. Rare maksudnya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahuinya. Contohnya yang saya pernah belajar sedikit tentang ilmu ni, Al-Fadhil Ustaz Hanafiyah Abdul Razak. Kalau bisa kenal, boleh tengok kat YouTube ke FB, Ustaz Hanafiyah Abdul Razak, Hafizahullah. Yang sempat saya pernah belajar sikit lah ilmu ni. Sangat hebat ilmunya kan. Ada rezeki boleh belajar sikit kan. Maka tentang kata beliau, pada tarikh berkenaan, kedudukan planet akan sebaris. Planet tuan-tuan dari matahari, contoh matahari. Kewarna utari, utari, Marikh, Mustari, tadi kita tengok bumi, Mustari, Zuhal, Uranus. Lepas tu ada planet yang kecil-kecil tuan. Pluto yang kecil tuan. Pluto Make, ada nama Make tuan. Semua ada beberapa 5 planet yang kecil, kerdil, dan 8 planet ni tuan. Dan kata ulama tadi Syekh Abdul Fahim, pada tarikh berkenaan insya-Allah kita punya planet dalam keadaan sebaris ataupun sejajar.
Kalau ikut mufalah, insya-Allah dia sangat baik. Satu. Maka kata Syekh Abdul Fahim, kalau pada tarikh berkenaan dah bincang-bincang dengan pihak British dan sebagainya, tak boleh juga. Tak boleh kata sepakat kan. Boleh juga kita kena tunggu 5 tahun lagi. Pada 31 Ogos 1962 ni tuan. Maka kata Syekh Abdul Fahim, tapi kalau tak boleh juga, kot-kotlah ada pemberontakan Melayu, janganlah kita buat pemberontakan. Kita bincang dengan elok, kata Syekh Abdul Fahim. Maka akhirnya Tuan Abdul Rahman pergi semua, alhamdulillah settle juga tuan. Itu rahsianya kan 31 Ogos tuan. Maka muslimin kasih Allah SWT, itu rahsianya, hebatnya. Kemudian tuan, watak yang kedua yang kita kena faham ialah Tan Sri Hasan Azhari tuan. Almarhum Tan Sri Hasan Azhari. Kenapa tuan? Hasan Azhari ya? Dia melaungkan azan ketika pemasyhuran kemerdekaan pada hari ini tuan. Maka Tan Sri Hasan Azhari dia ayah kepada 2 watak utama, sebenarnya 3. Pertama abang yang jadi 3 anak. Pertama ialah Musa Hasan. Dah dengar tak? Tan Sri Musa Hasan adalah bekas ketua polis negara kita. Yang kedua Fuad Hasan, almarhum dia meninggalkan arwah Datuk Fuad Hasan. Dia di antara Datuk Jalaluddin Hasan. Maka yang ketiga Datuk Jalaluddin Hasan, memang pelakon veteran yang sangat hebat kan. 3 watak. Tan Sri Musa, Fuad dan Jalaluddin Hasan. Maka Tan Sri Hasan Azhari tuan, dia dilahirkan di Mekah tuan. Dan ilmu belajar di sana, dia belajar dekat sini, dan dia antara muka figura yang sangat hebat dipaparkan dekat televisyen yang memperkenalkan Muqaddam pertama sekali. Dan dia pada masa itu dia berusia dalam 29 tahun melaungkan azan kan. Dan azan apa tuan? Azan lagu sikah kan. Lagu sikah untuk menunjukkan rasa gembira kita azan ketika pada hari ini tuan, 31 Ogos tuan-tuan. Maka itu watak yang kedua tuan. Watak yang ketiga yang ditekankan dalam kisah ni ialah seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id tuan. Mufti Negeri Sembilan yang pertama tuan. Maka Syekh Ahmad tuan, dia membaca doa khusus pada hari ini tuan. InsyaAllah pada last kuliah ini kita akan sama mendoakan menggunakan berkat doa yang dibacakan oleh Syekh tadi insyaAllah tuan. Akhir kuliah kita insyaAllah. Tuan muslimin subhanahu kasih Allah subhanahu lagi. Yang keempat, watak keempat adalah Tunku Abdul Rahman. Dia pergi berbincang tentang semua perkara, nak bincang dengan dekat London. Yang kelima tuan ialah siapa lagi? Almarhum Tuanku Abdul Rahman. Tadi Tunku, ini Tuanku Abdul Rahman. Siapa dia tuan? Ialah yang di-Pertuan Agong yang pertama. Muslimin kasih Allah SWT. Semua perkara ini penting untuk kita kenal tuan. Sebab tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak kenal tuan. Tak ada kenal dan kita rasa cinta. Tuan muslim muslimat, sebenarnya bila masa kita dah kenal, dah cinta, barulah lahirnya rasa kita nak korbankan kepada sesuatu. Hari ini tuan-tuan, bila kita sayang kepada sesuatu benda, kita akan berhempas pulas nak dapatkan benda ni. Contoh, kalau kita sukakan kepada seseorang, baik lelaki suka perempuan, macam tuan-tuan lah, ibu ayah kat sini yang masa bercinta-cinta zaman dulu kan, nak suka kepada si fulanah tuan, kita akan hempas pulas, cari duit nak belanja dan sebagainya. Zaman sekarang lagi lah kan, mas kahwin lagi mahal, mungkin 20 ribu dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin kasih Allah SWT, maka kita dah kenal, dah cinta, dan kita akan sanggup keluarkan apa saja dan untuk mendapatkan cinta si dia. Tapi tuan-tuan, sama juga. Hari ini bila kita kenal tanah asal kita, kita kenal siapa kita hamba Allah, kita kenal semuanya, maka kita sanggup pertaruhkan semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk negara kita. Tuan, kita akan pelik kan? Apa kaitan agama? Apa kaitan tanah air ini? Apa kaitan kemerdekaan? Tuan muslimin subhanahu kasih Allah SWT. Saya sebenarnya tanya tuan, apa ejaan merdeka dan tulisan Jawi tuan? Macam mana nak eja tulisan Jawi dalam merdeka di segi tulisan Jawi tuan? Tulisan lama tuan. Macam mana? Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Ni ejaan lama tuan. Ulang balik. Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Boleh tuan? Apa rahsianya? Kata Datuk Haji Abadi Shah Alauddin dan kata beliau, mim apa dia tuan-tuan? Mengikut. Ra,
Rasul. Dal dan ya, yakin, kaf kepada Allah. Ulang balik tuan, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini bila mana kita merdeka, itulah rahsia merdeka kita. Kita lepaskan diri kita tuan. Tuan muslimin semua kasih Allah Subhanahu. Bila dah merdeka tuan, esok harinya 1 September 1997, maka perkataan merdeka ni dipampangkan di semua akhbar-akhbar utusan tuan. Subhanallah. Satu, menaikkan tulisan jawi. Yang kedua, memaparkan rahsia tadi, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kalau kita tak tahu, kita akan layan saja merdeka-merdeka kita, tapi kita tak faham makna merdeka sebenar. Maka tuan-tuan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kata ada kalam ulama, hubbul watan minal iman. Cintakan kepada negara tanah air ini sebahagian daripada iman. Ada mengatakan hadis, tapi ada mengatakan ya, dia satu benda yang berbeza tuan. Maka muslim muslimat, kalau kita tengok merdeka kita hari ini tuan, merdeka, orang kata kita dah merdeka semua kan. Tapi sebenarnya tuan, kita hari ini semakin terbelenggu dengan penjajahan demi penjajahan demi penjajahan. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita dah merdeka kan, kita merdeka hanya pada luaran saja. Kita maaf kata, kita merdeka dari segi luaran semata-mata. Contoh, tuan-tuan muslim-muslimat, kalau kita merdeka kan, maka kita merdeka segi luaran, boleh bergerak bebas. Tinggal lagi se-PKP dulu tuan, terujilah kita kan, nak bergerak susah tuan, nak ziarah kawan-kawan semua payah. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah sekarang dah bebas sedikit. Tuan-tuan muslimin muslimat kasih Allah SWT. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, hari ini teruji pada minda kita terkongkong oleh satu bentuk penjajahan. Jiwa kita terkongkong dengan penjajahan yang lain. Saya bagi contoh dengan pada minda kita tuan. Hari ini minda kita telah diasak dengan macam-macam tuan. Ada macam-macam informasi. Lagi-lagi dengan zaman sekarang dengan ada handphone tuan, semua benda yang kita boleh dapatkan di handphone kita. Letak handphone, kita type macam-macam ada. Tuan-tuan hari ini, bila zaman hari ini kita letakkan semua kat sini, maka kita akan menghadap kat sini. Maka semakin hari kita akan mula belik. Sekarang tuan, contoh kita tengok akhbar dan sebagainya. Kita lebih banyak baca akhbar daripada baca Al-Quran. Kalau Indonesia kata koran tu, koran tu adalah akhbar kan. Kita banyak baca akhbar, news. Kalau sekarang macam-macam website kan, Mstar lah dan sebagainya. Itu contoh saja, banyak macam. Maka tuan-tuan, akhirnya kita akan lebih cenderung melihat dan mendengar perkara-perkara negatif berbanding dengan yang positif. Tuan-tuan, awal pagi, orang zaman-zaman dulu, zaman sekarang saya yakin insyaAllah mungkin baca Quran. Semua yang dekat Masjid Putra Perdana insyaAllah dah sampai ke Masjid Suran insyaAllah. Antara first kita buka ialah Quran, saya yakin insyaAllah. Tapi biasa tuan-tuan zaman dulu, maka kalau biasa bangun pagi, kita akan pergi ke satu tempat, biasa kedai kopi. Maka mulalah nak kita mula buka apa tadi, newspaper lama-lama baca. Tuan-tuan salah ke tak? Tak salah. Tinggal lagi tuan-tuan, ini smart. Banyak lagi perkara digunakan untuk sebarkan fahaman salah berbanding yang betul tuan. Maka muslimin smart, hari ini tuan-tuan, minda kita telah dirosakkan juga pengaruh dengan budaya barat dan sebagainya. Hari ini tuan-tuan, muslimin smart, kita banyak hormat kepada orang lain berbanding hormat dengan mak ayah kita. Kita hari ini hormat orang lain berbanding hormat dengan ulama ustaz kita. Kita hormat dengan orang lain, tapi kita tak hormat kepada mak ayah, ustaz-ustaz, ulama dan orang lebih mulia daripada kita. Maka hari ini sebab kita punya mindset telah terdedah hanya muliakan orang yang ada pangkat, hanya mulia orang yang ada duit, hanya muliakan orang yang ada pangkat, ada nama saja semata-mata. Akhirnya orang yang ada nilaian agama di sisi Allah tidak dipandang. Saya ulang balik tuan, zaman sekarang semuanya hanya pada nama. Orang yang ada banyak duit diangkat setinggi-tinggi, dilambung setinggi-tingginya, dikipas setinggi-tingginya. Tapi suatu orang yang ada nilai agama tuan dan ilmu tinggi dipandang sepinya. Bila perlu tuan, baca Yasin, baca doa selamat. Bila perlu, baca, bila dijemput doa, dengar bagi ceramah. Bila perlu, datang untuk solat jenazah dan sebagainya. Tuan-tuan, bahkan sampaikan kadang-kadang ada sahabat kita mungkin ziarah kita. Contoh kalau ada jemaah tak boleh datang ziarah kita, kita
marah. Sebab kenapalah kita ditegur tuan? Seperti kita nak buat apa? Tuan-tuan, di saat ini bila mana kita mula menentang segala kebenaran, ada satu penyakit di hati kita. Namanya penyakit takabur, rasa besar diri. Maka apa besar diri tuan? Kita rasa kita baik dan kita menolak kebenaran tuan. Maka tuan, inilah yang berlaku dalam hati kita. Inilah berlaku dalam diri kita. Kita sekarang terpenjara dalam dalaman kita tuan. Muslimin kasih Allah Subhanahu Taala. Maka hari ini sebab itu kita kena faham. Maka pertama sekali yang kita nak bebaskan dalam diri kita lah, kita bebaskan dalam hati kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Taala. Hormat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang ada pada diri manusia, dia akan dapat halawah iman, kemanisan iman. Hari ini kalau orang dapat kemanisan iman tuan, dia benda yang rare tuan, benda yang jarang-jarang berlaku. Bila ni kata jarang-jarang tuan. Maksud apa tuan? Kalau kita buka handphone lama-lama, kita tak terasa apa-apa. Kita tengok cerita dekat TV ataupun dekat movie, kita tengok 2-3 jam tak rasa apa-apa. Kita sembang dengan kawan kita 2-3 jam, 4-5 jam, sembang bisnes, sembang dunia, tak rasa apa-apa. Sebab seronok. Dia faham tak? Seronok inilah nama dia, sedap. Seronok. Tuan, kita dengan anak isteri kita jalan sana-sini kan, 2-3 hari kita jalan, tak rasa apa-apa. 2-3 jam jalan shopping, balik rumah, kita tengok, dah 5 jam dah jalan dah. Pergi ke SCC contoh. Tuan-tuan, puan, salah ke jalan tak salah. Tapi maksud saya, rasa ini telah berpindah daripada cinta kepada Allah, sepatutnya berpindah kepada cinta selain daripada Allah. Sedap untuk kita nikmat beribadah kepada Allah telah berpindah kepada selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ditanya oleh seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, solat ni bengkak-bengkak kaki kan? Kita zaman sekarang solat juga tapi ada namanya sakit gout kan? Sakit gout kaki kan? Allah. Sikit-sikit gout kita kan. Tapi Nabi SAW bengkak bukan sebab gout. Tapi Nabi SAW bengkak sebab solat lama gila. Ada seorang sahabat Nabi SAW follow Nabi solat tengah malam, solat sunat. Maka dia solat juga. Nabi cantik, Nabi tengah solat. Nabi baca surah Al-Baqarah dan okey, kau habislah kan. Tak habis lagi. Nabi sambung surah seterusnya, surah Al-Imran. Tak habis lagi. Nabi sambung lagi surah seterusnya, Maidah dan sebagainya. Baru Nabi rukuk dan subhanallah. Last sekali dan sahabat tadi dia give up dan panjang gila. Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini Nabi tuan. Kita hari ini ada pakat Nabi kan. Hamba Allah wali pun tak pasti lagi tuan. Tuan muslimin semua yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi kekasih Allah, Habibullah, ketua segala alam ini, penghulu segala rasul tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan, dia sentiasa dekat kepada Allah. Rasa nikmat ketika beribadah tuan. Tuan-tuan muslimin semua dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, ketika dia baca Quran surah Al-Kahfi tuan. Ketika dia baca Quran dekat ladang kuda tuan, baca tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia nampak satu gerombolan awan, macam awan tengah malam tuan. Maka dalam masa yang sama dia tengok di sidang kisah sahabat tuan, kuda yang dekat ladang kuda tadi bergerak-gerak macam meronta-ronta. Bila dia berhenti kejap baca Quran, maka awan dia dah pergi sikit dan kuda elok sikit. Dia baca Quran lagi, kuda meronta-ronta lagi, awan datang balik. Maka akhir sekali dia ceritakan kisah ini kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu tahu siapa tadi? Yang tumpukan awan tadi ialah para malaikat yang ingin mendengar bacaan Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Dan kuda tadi dia meronta-ronta sebab apa? Sebab kedatangan malaikat tadi subhanallah. Tuan-tuan muslimin semua dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, rasa nak ibadah lama-lama tak ada dalam jiwa kita. Sebab dalam hati kita tak ada rasa cinta kepada Allah SWT. Bukan cakap dengan orang lain tuan. Cakap tu diri saya untuk kita semua tuan. Maka hari ini kita kena bebaskan diri kita. Merdekakan diri kita dalam arti kata ubudiyah, penghambaan kepada Allah SWT. Hari ini kita seringkali baca surah Al-Fatihah betul?
Mula tadi dengan Fatihah juga, solat subuh tidak Fatihah juga kan. Apa ayat yang kita ulang hari-hari tuan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Imam baca, makmum kita baca subhanallah. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Hari ini minta maaf tuan, minta maaf tuan. Kita banyak nasta'in, minta tolong kepada Allah dulu, tapi kita tak beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya. Macam hari ini tuan-tuan, kita bekerja. Tuan-tuan perempuan bekerja kan? Yang ada pencen lah. Tapi maksud saya, semua kita bekerja. Kita pergi office, bos saya nak gaji bos. Bos company tuan-tuan. Dia bulan ni tak kerja lagi, tiba-tiba minta gaji kan. Biasa gaji akan dia bagi bila kan? Last kali ataupun buat kerja baru kita akan dapat. Maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ubudiyah. Kita hamba, Allah tu Tuhan. Allah Tuhan, kita hamba. Tapi bagaimana kita nak beribadah kepada Allah? Bagaimana kita nak minta pada Allah sedangkan ibadah kita pun tak sempurna tuan. Maka muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala kena bebaskan diri kita daripada kelompok kita yang lama tuan. Maka hari ini tuan, kalau kita kata kita merdeka tuan, alhamdulillah secara zahiriah kita, badaniyah kita zahir, tak ada wanak halang, tak ada hamba-hamba lagi. Zaman dulu adalah Bilal bin Rabah, Khabat al-Arat dan sebagainya kan. Zaman sekarang tak ada. Maka tinggal lagi kita menjadi hamba kepada diri kita sendiri. Hambakan kepada manusia yang lain secara tak langsung. Maka hari ini macam mana kita nak datangkan rasa cinta kita, pengorbanan tadi ialah dengan meletakkan Allah yang nombor satu. Kata Nabi SAW, syarat pertama tadi nak dapatkan halawatul iman ataupun kemanisan iman. Syarat pertama kata Nabi SAW, cintakan Allah dan Rasul melebihi dari segala-galanya, wa ghairihi ma'ad. Maka tuan-tuan hari ini bila kita cintakan Allah, maka kita akan follow Allah dan follow Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Kalau kita sayangkan Allah, fattabi'uni. Ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Kita follow Nabi, kita amal sunnah Nabi, yuhibbukumullah, disayangi Allah dan juga dia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tuan-tuan muslimin sempat, kita kena bebaskan diri kita daripada pamahan sama manusia, hambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cintakan manusia lebih cinta kepada Allah. Tuan-tuan, apa bukti tuan? Minta maaf tuan, minta maaf banyak-banyak tuan. Kadang-kadang berlaku dalam kehidupan kita, berlakunya kehilangan seperkara tuan. Handphone hilang, isteri hilang pernah jadi tuan, suami hilang. Pernah lah dekat mall tuan. Mana suami, mana hilang? Pernah sikit lah. Call, abang kat mana? Masa tu special case kan, rare kan. Tuan, ada satu doa tuan, dua amalan boleh kita amalkan kalau barang kita hilang tuan. Satu, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bertepatan dengan satu ayat Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca sebanyak 11 kali dan jangan penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jangan mengadu kepada manusia dulu. Amalnya kena yakin pada Allah dulu. Boleh 11 kali. Satu. Yang kedua, ini amalan tuan-tuan dalam kitab ulama amalkan. Ya jami'an nasi lawmin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Wahai Tuhan yang mengembalikan, yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan pada harinya, ijma' alayya dhallati, kembalikan barang yang hilang pada aku. Wallahi, dengan demi Allah, kebanyakan barang yang hilang pada diri saya, alhamdulillah jumpa dengan amalan doa ni tuan. Tuan, orang kata dalam barang hilang saya, dalam 95% alhamdulillah jumpa. Pernah satu ketika saya pergi Gua Hira tuan, dekat atas sana, tengah malam, pukul 10 malam, something like that kan. Beg saya tuan, dengan dompet, dengan dengan handphone semua, saya bawa atas dan kita pergi ke bawah Gua Hira semua, naik atas. Saya cakap, mana handphone saya? Beg saya tertinggal. Kat mana kan? Jadi, ialah kat sana mesti ada ramai juga orang kan. Maka dengan izin Allah SWT pergi ke sana, saya pun tawakal kepada Allah SWT baca ni. Dengan izin Allah, Allah SWT
jumpakan beg saya dekat tempat atas bukit sikit, dekat tempat saya duduk, tak diusik oleh sesiapa pun. Allah yang jaga. Maka siapa yang nak amal nanti boleh saya ulang balik, ya jami'an nasi liyaumil la raiba fih ijma' alayya dhallati. Boleh tuan? Satu. Maka tuan-tuan, satu kisah tuan, hari ni kalau kita kata kita sayangkan Allah, kita banyak munafik tuan. Tak maaf banyak. Kenapa tuan? Hilang barang, kita akan terkesan dengan barang hilang baru Allah. Ulang balik, kita barang hilang, tengok benda dulu baru Allah. Kereta rosak, tengok Allah benda kita lupa Allah. Bersedar ingat Allah. Orang ingat Allah dulu, ingat doa Allah dulu bercari asbab. Minta Allah dulu bercari asbab. Tuan-tuan, ini berlaku kisah benar tuan kepada seorang ummahatul mukminin bernama Ummu Salamah tuan. Ummu Salamah ada seorang suami bernama Abu Salamah. Abu Salamah seorang yang dikatakan yang isteri dia memang puji habislah, memang terbaiklah suami aku ni. Maka dia pendekkan cerita, Abu Salamah radhiyallahu anhu pergi berperang jihad. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Abu Salamah telah mati syahid telah mati syahid. Maka siapa nama tadi? Ummu Salamah, isteri tadi. Maka dia teringat dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak menangis, dia sabar. Sabar ni kan pada permulaan ujian. Bukan dah lama dia 3 tahun baru nangis sabar tak. The first thing datang sabar kan. Maka apa doa dia kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kau bagilah ya Allah. Kau bagilah pahala di atas musibahku ini ya Allah. Jangan ya Allah, dan kau gantikan dengan perkara yang hilang daripada aku. Maka Allah Subhanahu wa taala tengok tu ujian dia. Ummu Salamah ujian apa? Hilang suami tu kan. Bukan hilang biasa, kematian terus. Dia yakin kepada Allah, maka dipendekkan cerita tuan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengahwini Ummu Salamah. Siapa suami yang lebih hebat daripada Abu Salamah dan tak lain tak bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia kata sebenarnya dia kata tak ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi akhirnya seorang insan lebih baik, penghulu segala rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suami dia. Tak sangka-sangka tu. Maksud tuan, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari ini tuan, jasad kita bebas, tapi hati kita terkongkong kepada selain daripada Allah. Maka kita tak bebas lagi, merdeka lagi. Dia faham tak? Itu syarat pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena cintakan Allah dan Rasul segala-galanya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia? Kena cintakan manusia lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh tuan-tuan, kita jumpa kawan kita jemaah masjid ni, saya sayang awak kerana Allah. Tiba-tiba aja dengar paha ni kan, dah buang tepiat ke apa kan. Pagi-pagi kan nak cinta-cinta kan. Tuan-tuan, bukan benda pelik kan. Ini reality. Kita biasa I love you kan. Taklah kan? I love you, you love me kan. Kalau kita kan. Maka perkataan ni terhenti pada you saja. I love you, you love me. Okay. I love you 2, 3, 4, 5. Kalau kita. Tuan-tuan, kita tambah sikit kan. Nak bahasa Jawa boleh, bahasa Melayu boleh, tak kisahlah. Kita ulang. I love you for the sake of Allah. Saya cintakan awak kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasa Arab uhibbuka fillah. Kalau lelaki lah, kalau perempuan uhibbuki fillah. Boleh tuan-tuan kita amalkan. Kita jumpa anak isteri kita sayangkan kerana Allah. Macam tuan, saya call mak ayah saya, aku mak sayang kerana mak kerana Allah. Simple saja tuan. Maka ini mengeratkan hubungan silaturahim kita, hubungan kita sebab kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita bencikan kekufuran seperti mana kita benci dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Siapa kat sini yang masuk api neraka? Nak tak tuan? Kalau nak memory tu dah. Api panas pun kita pegang betul. Ini kan api yang panas bakar kan. Api tuan-tuan dia kata panas-panas sampai hitam sampai tak ada. Warna sangat. Nak kata kepanasan api neraka tuan-tuan, dengan izin Allah SWT, hanya Allah yang izinkan kita bebas daripada api neraka. Ada satu amalan kata Nabi SAW, baca lepas subuh, lepas maghrib. Amalkan tuan-tuan. Lepas subuh dan maghrib, jangan berganjak dulu. Kalau kita duduk akhir kan, jangan berganjak dulu, habiskan 2 zikir ni, baru kita nak zikir lain, nak duduk biasa dan sebagainya. Boleh tuan-tuan? Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu
wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ulang balik, la ilaha illallah ni sampai habis 10 kali. Dan Allahumma ajirni, kalau kita seorang-seorang lah, ajirni. Imam, Allahumma ajirna minan nar, sebanyak 7 kali. Isyarat kepada apa? 7 pintu, 7 neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya Allahumma ajirni pertama, tutup pintu pertama dan sebagainya. Boleh tuan? Solat asar, solat selain subuh maghrib, kita baca 3 kali sudah memadai. Boleh tuan amalkan? Allahumma ajirni minan nar. Settle dua zikir ni barulah kita nak bergerak. Sebab tu adab tuan, kalau imam dia akan pusing ke kanan atau pusing ke belakang. Sebab apa? Zaman Nabi SAW, Nabi akan tengok jemaah. Okay, Nabi akan tengok semua. Nabi kan pusing tuan. Maka bila Nabi pusing, Nabi lepaskan 2 zikir ni, baru Nabi kan pusing tuan. Maka Muslim-Muslimat, itulah antara 3 perkara akan menjawab cinta kita membuat-buat kepada Allah SWT. Sebab cinta tuan-tuan, maka datangnya pengorbanan kepada Allah SWT. Nombor 4, kalau kita kata sayangkan Allah, dan ini telah dibuktikan oleh sahabat Nabi. Ada perang Badar, orang perang Badar, ada apa tak ada apa tuan. Tapi cinta kepada Allah, dia bawa pelepah tamar saja. Maka Allah turunkan malaikat, ada yang kata standby ke langit, ada lagi. Tapi 1000 je Allah pinjamkan sikit, maka habis semua tuan-tuan. Tuan-tuan Muslim-Muslimat kasih Allah SWT. Perang Uhud tuan, ada seorang sahabat Sa'ad bin Waqqas doa kepada Allah. Ya, Sa'ad bin Waqqas kan Abdullah bin Jahshin kan. Ya Allah, dia kata, esok hari aku nak temukan aku dengan musuh hebat supaya aku menang tuan. Okay, amin. Seorang sahabat. Ini sunnah tuan. Ini cara sahabat doa tuan. Seorang doa, seorang amin. Seorang doa, ni amin pula. Dia. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian apa berlaku tuan? Esok hari betul-betul dia jumpa musuh dan dia menang. Sa'ad bin Waqqas dan dikatakan, diriwayatkan bila dia panah tuan, dia sharp shooter tuan, memang panah hebat. Bila panah, dengan satu anak panah boleh matikan 3 orang. Macam mana dah, wallahu alam. Hebat tak? Hebat tak hebat? Kita boleh tuan, kita panah pun tak tepat tuan. Allah. Mana? Ke sana tuan. Subhanallah. Contoh Maka Muslim-Muslimat, seorang lagi sahabat tadi, Abdullah bin Jahsy, ya Allah, dia kata, ya Allah, esok hari ketemukan dengan musuh hebat. Jumpa ke musuh hebat? Tapi Allah, biarkan musuh aku potong hidung, potong telinga aku, supaya bila aku mati syahid semua, dan aku bangkit pada mahsyar nanti, aku beritahu, ya Allah, inilah saksi aku telah berkorban untuk agamamu, ya Allah. Tuan, ada seorang sahabat lagi lain tuan, bila perang Uhud tuan, maka dengan izin Allah, ada bila Uhud tuan, maka dengan izin Allah, masa tu dia bawa pedang tuan. Pedang, dia bawa bendera Muhajirin tuan. Maka pihak musuh dia penggal tangan dia. Dia sabut dengan sebelah ni. Dia penggal lagi sabut dengan sebelah ni. Last sekali tuan, akhir sekali tuan dibelah badannya. Maka hari ini tuan Muslim-Muslimat kasih Allah SWT, kita tanya diri kita masing-masing tuan. Apa yang kita buktikan kepada negara kita? Apa yang kita buktikan kepada Rasulullah? Apa kita buktikan kepada Allah SWT? Berapa banyak selawat kita kepada Nabi SAW? Berapa banyak zikir kita kepada Allah SWT? Berapa banyak jasa kita kepada orang lain tuan? Subhanallah. Maka Muslimin Muslimat kasih Allah SWT, hari ini jom sama-sama kita baiki diri kita, mengambil berkat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala baiki kita tuan. Kan tema ni kan, Malaysia prihatin kan tahun ni kan. Kita prihatin juga tuan, supaya kita ni tak lepas daripada azab Allah SWT. Kita ni tuan dah solat, kita ajak juga orang lain solat juga. Itu perintah Allah SWT. Sebab tu kita nak sama-sama membina baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa dia? Negara yang baik dan juga Allah yang Maha Pengampun tuan, insya-Allah. Maka Muslim-Muslimat kasih Allah SWT, maka mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Tuan, yang akhir sekali apa dia? Ketika Tun Abdul Rahman dia melaungkan lafaz merdeka kan 7 kali kan. Rahsia kenapa 7 kali tuan? Merdeka tuan, itu melambangkan 7 langit, 7 bumi, 7 pusingan tawaf, 7 kali kita sa'i tuan. Apalagi ialah dikatakan 7 hari dalam seminggu. Apalagi last sekali 7 hari mencintaimu tuan. Itu lain pula tuan. Itu nama cerita tuan. Muslimat kasih Allah SWT, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan adalah manfaat dunia akhirat. Saya ucapkan terima kasih sebab sudi menjemput saya. Minta maaf yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbuat atas kelemahan saya, insya-Allah. Kita sama-sama doa boleh, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. اللهم وفق سائر العمال والوزار والسلاطين والملوك والأمراء لإعياء أمور الدين والمحافظة على حقوق المسلمين وإقامة العدل في الأحكام والتمسك بفضائل الإسلام. اللهم واصلح بهم شؤون الأمة المالوية حتى ترقى وتنقل إلى أعلى ما يتحقق به بلوغ الأمنية. اللهم وانصرنا معاشرة الأمة الملوية واهدها وسدها خير البرية واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اكشف عنا الكربات وسلمنا نحن مما فيه من الآفات واحفظنا من كل سوء وملئ وبلغنا من كل مقصود مرام وأصلح بيننا وبين غيرنا حتى تكون في أمان وسلام. فرج عنا كربنا وفرج عنا كرباتنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولهم ولهذه البلاد حافظا من جميع البلاء ويا دافع عنا وعنهم جميع الرزايا. وانصرنا على الأعداء والحساد واحلل غضبك ونقمتك على البغي والفساد. اللهم احرس بعينك التي لا تنام واكنف بكنفك وركنك الذي لا يرام. اللهم أريم راية الإسلام منشورة ومواطن الدين والحق معمورة. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan taufik dan hidayah kepada sekalian pentadbir awam, jemaah menteri pada sultan dan raja, serta pemimpin negara kami bagi memelihara kehendak-kehendak agama, memelihara hak keistimewaan umatnya dan menegakkan keadilan dan undang-undang dan berpegang kepada keindahan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mereka sebagai perubah keadaan orang Melayu agar bangsa ini meningkat maju dan ke hadapan sehingga tercapai segala cita-cita yang diidam-idamkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah bangsa Melayu, bimbinglah serta jadikan kami menjadi sebaik-baik manusia. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan telah Engkau kurniakan kepada umat Islam yang telah menikmatinya, bukan sebagaimana yang Engkau murkai dan bukan orang yang sesat. Ya Allah, hindarilah kami daripada sebarang kesusahan, sejahterakan kami dari segala perkara yang memudaratkan, peliharalah kami dari segala perkara yang buruk lagi keji, dan tunaikan segala yang diharap dan dihajati. Harmonikanlah di antara kami dan bangsa lain selain kami, hingga kami sentiasa hidup dalam keamanan dan keselamatan. Bebaskan kami dengan segera daripada segala kesusahan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha merahmati, yang maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami bangsa dan kaum lain di negara ini menjaga dari segala bala dan menghalang kami daripada mereka bersebarang pencerobohan. Bantulah kami daripada segala musuh-musuh kami dan orang yang dengki kepada kami. Zahirkanlah kemarahan-Mu dan kemurkaan-Mu kepada orang yang melampau dan melakukan kerosakan.